Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Zulkarnain. Dan kumpulan saya hari ini akan membentangkan tajuk tentang baik bizaman ajil di M-Bank Islami. Baik, sebagai mukadimah, saya akan menerangkan tentang takrif baik bizaman ajil, dalil masyru'iyah dia dan hukum baik bizaman ajil. Baik bizaman ajil ni, sebelum masuk kepada takrif, baik bizaman ajil ni dia adalah lebih dikenali sebagai jualan harga yang tertangguh, iaitu urusan baik bizaman ajil ni dia melibatkan proses jualan sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang dan ditangguhkan pembayarannya sehingga satu waktu atau tempoh yang telah ditetapkan. Baik, kita pergi kepada ta'rif baik bizaman al-muajjil. Baik, ta'rif al-bai'u bizaman al-muajjil, lughah labid min ta'rif juz'ihi, iaitu dari segi bahasa ia perlu ditakrifkan kepada tiga bahagian, iaitu al-bai', al-thaman dan al-muajjil. Baik, al-bai'u dari segi luar adalah mubadalatul malu bimal, iaitu pertukaran harta dengan harta. Baik, al-thaman al-iwadul ladzi yu'khadhu ala taradi fi muqabalatul mabi', iaitu harga atau nilai yang diambil dengan persetujuan bersama dengan persetujuan bersama sebagai pertukaran untuk barang yang dijual, iaitu harga yang telah ditetapkan dan setuju di antara penjual dan pembeli bagi satu pertukaran barang yang dijual. Okey, al-muajjil iaitu sirah isim maf'ul min ajil. Ia daripada isim maf'ul, iaitu perkataan ajil yang bermaksud asy-syakhsu syai'u ta'jilan ay ja'ala lahu ajlan, iaitu ajil ni bermaksud tangguh sesuatu perkara kepada satu tempoh yang telah ditetapkan. Baik, wa amma al-bai'u bisaman al-muajjil fi istilahul fuqaha, dan baik bisaman ajil dari segi istilah adalah al-bai'u alladhi yakunu dif'u thaman fihi al-muajjilat, iaitu jualan di mana pembayaran harga yang telah ditetapkan ditangguh bayarannya pada satu tempoh yang tertentu. Baik, seterusnya kita pergi ke masyru'iyah fil bai'u bisaman al-muajjil. Dari segi dalil Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtabu. Ya, bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Baik, secara umumnya ayat ini menyuruh manusia menulis hutang apabila melakukan urusan jual beli, supaya ia boleh dijadikan sebagai bukti untuk mengingatkan orang yang berhutang itu dan juga dia. Baik, dalam ayat ini dia macam suruh penjual tu dia menulis hutang apabila melakukan urusan jual beli, iaitu secara yang bayaran secara hutang ataupun bayaran secara ansur-ansur, supaya ia boleh dijadikan bukti kepada orang yang berhutang itu untuk membayar harga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditetapkan. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis. An Rifa'atal bani Rafi' anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu.
qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahul Bazzar, sahahul Hakim. Baik, dalam hadis ni yang bermaksud daripada Rifa'ah bin Rafiq, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang yang bertanya kepadanya, iaitu pekerjaan manakah yang terbaik, dan baginda bersabda, sebaik-baik pekerjaan ialah pekerjaan yang menggunakan tangannya sendiri, iaitu dengan pekerjaan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang diredai. Baik, seterusnya kita pergi kepada al-hukmu al-bai'u bisama' al-mu'ajjil. Baik, terdapat dua, iaitu hukum baik bisama' al-mu'ajjil mutlaqan dan al-hukmu bai'u bisama' al-mu'ajjil ma'aziyadatu ala asalus saman. Baik, yang pertama tu la raiba fi jawaz al-bai'u bil ajil min haisul jumlah iz in dhalika qad warada fi jawazuhu nususu adidah. Baik, tidak ada keraguan tentang harusnya menjual secara hutang, iaitu baik bisama ajil lah, dari segi borong, kerana ini telah disebutkan kebolehannya di dalam banyak nas. Dalam hadis ada, dalam Al-Quran ada lah. Macam hadis macam ayat tadi, ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tu. Dan ada satu ulama ni, Ibnu Battal, dia berkata ulama telah sepakat tentang kebolehan menjual secara hutang kerana Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW membeli jelai, iaitu sejenis tumbuhan, daripada seorang Yahudi secara hutang. Baik, kita pergi yang kedua, iaitu hukmul bai'u bisama' al-mu'ajjil ma'aziyadatu ala asalus saman, iaitu hukum baik bisama' ajil dengan menaikkan harga ke atas harga asalnya. Yang ini terdapat dua pandangan, iaitu yang pertama annahu la yajuz az-ziyadah fi thamanu maqabil ajil, iaitu tidak boleh menaikkan harga, dalam secara penangguhan ni, kerana terdapat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjual dua akad dalam satu jual beli, maka ia mendapat bahagian rugi atau riba. Maksud dua akad dalam satu jual beli ialah, sebagai contoh, aku jual motor ini, harga motor asal tu RM2,000, tapi dinaikkan sehingga RM5,000 tanpa ada kesepakatan pembelian, meskipun secara tunai atau secara hutang, maka akad jual belinya terbatal. Baik, pandangan kedua adalah yajuz ziyadah fi samanus sal'ah al-maqabil ta'jil, iaitu dibenarkan menaikkan harga barang sebagai pertukaran untuk penangguhan, kerana terdapat hadis daripada Abdullah bin Amr bin Ash. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Amr bin Ash untuk mempersiapkan suatu pasukan sedangkan kita tidak memiliki unta tunggangan, maka Rasulullah SAW memerintahkanku untuk membeli haiwan tunggangan dengan pembayaran ditunda hingga datang saatnya penarikan zakat. Maka Abdullah bin Amr bin Ash pun seperintah Rasulullah SAW membeli satu ekor unta dengan harga 2 ekor unta dan beberapa ekor unta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat. Baik, dekat sini hadis ni dapatlah kita buktikan bahawa, menunjukkan bahawa boleh untuk menambahkan harga jual beli secara tangguhan kerana adanya faktor tetapnya waktu pembayaran. Bismillah, insyaAllah saya akan menceritakan tentang prosedur ataupun contoh baik bisamadil ajil. Okey, ijra' baik bisamadil ajil. Okay, pertama sekali saya akan beritahulah apa tu alif, apa tu ba. Alif tu pembeli, ba tu penjual. Okey, insyaAllah semua dapat Okey, kita terus kepada
proses dia. Yang pertama, si A ni mahu membeli rumah daripada B, tapi dia tidak cukup wang untuk membayar sekaligus. Oleh itu dia membayar deposit saja dulu kepada pemilik rumah tu. Yang di mana tujuan dia membayar tu untuk chop tu lah rumah tu sebagai hak milik dia. Biasa deposit dibayar sebanyak 10% saja. Okey, lepas tu pergi pada proses kedua. Okey. Si A ni dia membuat BBA, tabun baik bisamadil ajil dengan pihak bank supaya melansaikan baki yang tidak habis dibayar itu. Ataupun secara detail dia, secara jelas dia, A membuat perjanjian dengan pihak bank yang di mana pihak bank akan membeli rumah tersebut kemudian menjual semula pada harga untung yang telah dipersepakati bersama. Dan pembayaran itu dilakukan secara tangguh ataupun secara beransur-ansur lah. Senang cerita, proses yang kedua ni adalah proses akad ijab dan kabul. Okey. Lepas tu pergi pula pada proses yang ketiga. Okey. Bank membeli rumah itu dari B. Okey. Kat sini timbul pula satu persoalan. Kenapa bank yang kena beli aset tu? Okey, sebab ini kerana dalam Islam rukun jual beli dalam Islam adalah tidak dibenarkan sama sekali untuk menjual yang tidak perkara yang tidak dimiliki ataupun tidak wujud. Oleh itu bank membeli aset tersebut bagi mengelakkan daripada dia melanggar syariah yang telah ditetapkan. Okey. Kemudian kita pergi pada proses yang keempat. Okey. B menjual rumah tersebut kepada pihak bank. Dan pergi pada yang kelima. Bank menjual semula rumah tersebut pada harga murabahah ataupun dalam bahasa Inggeris harga markup, ataupun dia jual harga dia dapat untung lah dalam bahasa Melayu dah. Okey. Kemudian yang keenam, A mula membayar secara beransur-ansur kepada pihak bank dalam tempoh yang telah dipersetujui bersama. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan antara pembiayaan bank Islam dengan pembiayaan bank konvensional. Yang sebelah kanan tu semua sekali bank konvensional, yang sebelah kiri tu bank Islam lah. Okey, perbezaan yang pertama, al-faidatu ghairu thabitati. Okey. Bank konvensional ni kadar interest ataupun kadar faedah dia berubah-ubah. Berbeza lah dengan bank Islam. Yang BBA ni lah dia tetap. Lepas tu perbezaan yang kedua, yujadu amalu diddu syariati islamiyyati. Okey. Maksud dia wujudnya perkara-perkara ataupun unsur-unsur yang haram. Contoh dia riba, bank zalim pada pembeli ataupun nak bayar balik tu. Okey. Dan sebagainya lah. Segala perkara yang haram lah. Okey, beza dengan Islam, tidak ada wujud pun unsur-unsur yang haram. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, la yujad akad. Okey, maksud dia kat sini tak wujud perkara yang dipersepakati bersama. Okey, kira macam ada wujudnya unsur gharar lah dalam ni. Berbeza dengan bank Islam. Okey, dia ada persepakatan bersama, yujad akad. Okey, khulasah ataupun kesimpulan dapat kami simpulkan daripada tajuk ni ialah yang pertama, baik bithamanil ajil hada ibaratu an muamalati yatimu fiha taslimu bada'i awalan wa yatimu saddadu ala aqsatin tadrijiyan khilal fadrati muhaddadati. Okey, dapat kami simpulkan bahawa baik bithamanil ajil ni adalah satu urus niaga yang di mana barang diserahkan dahulu dan pembayarannya dilakukan secara tangguh ataupun secara beransur-ansur lah dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ya'tamidu mu'addalu saddadi lil banki ala qudratil mushtara. Okey, kadar bayaran semula kepada bank adalah berdasarkan kemampuan pembeli lah. Okay. Dan
kadar bayaran tu telah dipersetujui bersamalah. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, yu'addu mafhum bai' bi thamanil ajil ahadi turuqi tajadnubi tawarud fi asya'i ghairi qauniyah au darratin. Okey, maksud dia konsep BBA ni mengikut syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Hal ini dia sekaligus memberikan kesan positif lah kepada diri, yakni mendekatkan diri kepada Allah dan menambahkan dengan lagi pahala kita lah. Okay. Dan bersihkan diri daripada perkara-perkara yang haram lah, daripada terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Okay. Sekian saja daripada kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Maaf atas segala salah dan silap atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.